Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini sama-sama kita berikan kelapangan kesempatan untuk kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan mengenai dengan Asma'ullahil Husna, muka surat 100. Yang ada kitab muka surat 100, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-96. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Nama Allah Ta'ala yang ke-96 Al-Baqi, yakni yang berkekalan, ataupun Allah Ta'ala itu yang maha kekal. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Baqi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan kekallah wajah Tuhanmu. Wajhu itu ialah wajah, tetapi takwilnya ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Mandili rahimahullahu taala, yang berkekalan selama-lamanya, yang tiada menerima binasa. Maksud kekal Allah Subhanahu wa taala itu ialah Allah taala tiada kesudahan. Itulah kekal yang hakiki. Ada benda yang kekal, tetapi ada permulaan. Itu dipanggil kekal ardi. Seperti mana syurga tiada binasa, neraka tiada binasa, Lauh tiada binasa, Arash, qalam, kursi. Begitu juga jisim para nabi, jasad para nabi tiada binasa. Begitu juga ruh tiada binasa, tetapi ada permulaan. Ada permulaan tapi tiada binasa. Roh tidak binasa. Yang mati ini ialah jasad manusia. Roh keluar daripada jasad, tetapi roh itu kekal. Tetapi roh ataupun yang disebut tadi ialah aras dan sebagainya, dia kekal tetapi ada permulaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini ialah tiada permulaan dan tiada kesudahan. Maka yang tiada, itulah dinamakan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan Al-Baqi, yang kekal. Itu dipanggil kekal hakiki. Adapun kekal yang ada permulaan dipanggil kekal aradi. Kekal aradi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi ya. Setiap yang ada di atas muka bumi ini fan, binasa. Fan ni makna binasa. Yang kekal ialah zat Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian nama Allah yang ke-97 Al-Warith. Al-Warith maknanya yang kekal setelah binasa makhluk, ataupun disebut sebagai Maha Pewaris. Maknanya ialah yang mewarisi setelah makhluk semuanya dibinasakan, maka dialah Allah Ta'ala yang mewarisi yang satu-satunya zat yang maha kekal, yang tiada binasa setelah semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarithin. Maksudnya ialah, dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kamilah yang menjadi warisnya. Kamilah yang menjadi waris, dan setelah makhluk semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah satu-satunya zat yang maha mewarisi, yakni yang hidup, yang kekal, yang tiada binasa setelah dibinasakan makhluk. Dia beza dengan baqi tadi lain. Baqi tadi maksud kekal, tetapi al-warith ialah yang kekal setelah binasanya makhluk. Artinya, berkata As-Suhaili, berkata Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, maknanya ialah yang kekal selepas binasa yang lain daripadanya. Berkata Al-Syekh Hasanain Makhluf hafizahullahu ta'ala, dan yang kekal adanya selepas segala yang lain tanpa kesudahan, dan tiada menerima binasa sekali-kali, ialah yang awal yang tiada permulaan, dan yang akhir tiada kesudahan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Makna Allah Ta'ala itu tiada permulaan. Al-awwal yang tiada permulaan, wal akhir yang akhir itu ialah makna yang tiada kesudahan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-98 Ar-Rashid, maksudnya yang memberi petunjuk. Allah Ta'ala yang memberi petunjuk, Ar-Rashid. Nama itu tidak disebut secara sarih dalam Al-Quran, tetapi dia termasuk Asma'ullahi Al-Husna. Tak disebut dalam Quran maknanya Ar-Rashid. Maknanya ialah yang memberi petunjuk, tetapi termasuk dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan mengenai dengan nama-nama Allah yang indah-indah itu. Berkata Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala, maknanya sama dengan Al-Mursyid, yang memberi petunjuk yang lurus. Rashid maknanya ialah sama maksud dengan Mursyid. Sebab itu orang sebut Mursyidul Am. Mursyid itu maknanya memberi petunjuk, memberi nasihat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berkata Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang menghantarkan tiap-tiap sesuatu pada tempatnya, atau yang menjadikan kecerdikan pada hambanya. Ini Abdul Qadir Mandili, Syekh Abdul Qadir Mandili menyebutkan bahawa Ar-Rashid maknanya menghantarkan tiap-tiap suatu pada tempatnya. Itu makna Ar-Rashid. Allah Ta'ala menjadikan, memberikan sesuatu itu sesuai dengan tempat dia. Tak ada benda yang Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu tak sesuai. Allah Ta'ala menghantarkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tabiat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang menjadikan kecerdikan pada hambanya.
Sebab Rasyid itu juga maksudnya ialah yang cerdik. Rasyid itu yang cerdik. Ya Allah Ta'ala yang maha bijaksana juga dimaksudkan dengan Ar-Rasyid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Artinya, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum daripada kebangkitan Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaqad atayna rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui mengenai dengan keadaan dia. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam di antara kecerikan ataupun di antara yang diberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim itu ialah ketika mana dia menghadapi kaum dia, masa itu dia kanak-kanak lagi. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Ketika mana, dan ingatlah ketika mana dia berkata kepada bapanya bernama Azar. Azar ni tukang buat patung berhala, bapa dia. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون. Ketika mana Ibrahim berkata kepada bapanya dan kepada kaum dia, apakah dia patung-patung yang kamu sembah itu? Lalu mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Bapa dia dan kaum dia mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami dahulu, nenek moyang kami dahulu menyembahnya. Ini pak turut, maknanya apa yang nenek moyang buat kita buat, sedangkan yang dibuat itu tak betul. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Dia mengatakan sesungguhnya kamu dan bapa-bapa kamu berada dalam kesesatan. Belum lagi Ibrahim itu dewasa, tapi dah cerdik dah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rusyd, kecerdikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kamu buat itu tak betul. Fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim kata, masa tu kecil lagi, berdebat dengan kaum dia. Lalu mereka mengatakan, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Lalu kaumnya mengatakan, adakah kamu berkata ini betul ataupun main-main sahaja? Kamu nak pelawakkan kami ke? Mengatakan bahawa kami ini sesat. Lalu Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenarnya ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu Tuhan kamu yang sebenarnya. Kamu sembah berhala-berhala ni tak betul. Allazi fatarahunna, ia telah menciptakannya, langit dan bumi. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dicantumkan oleh Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran. Ketika mana dia melihat langit dan bumi, lalu dia mengatakan, lalu Ibrahim mengatakan, dia tengok langit, kemudian falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika mana malam menjelma, lalu dia melihat kaukaban, dia melihat bintang-bintang.
Ibrahim ni dia tengok langit, kemudian malam je dia tengok langit, kemudian tengok bintang. Lalu dia mengatakan qala hadza rabbi, boleh jadi ni Tuhan aku ni. Tengok bintang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala siang menjelma tengok bintang hilang, lalu dia katakan aku tidak suka kepada benda yang hilang. Tuhan ni tentulah kekal, tidak hilang. Kalau kata Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala dia melihat pula matahari, siang tengok matahari, oh boleh jadi ini Tuhan kot. Qala hadza rabbi, boleh jadi ini Tuhan aku, ini yang besar. Hadza akbar. Falamma afalas qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tatkala dia tengok tiba-tiba hilang matahari itu, sampai malam hilang matahari. Sesungguhnya lalu dia mengatakan inni bari'un mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang mereka syirikkan. Nabi Ibrahim AS pada ketika kanak-kanak telah mencari Tuhan. Ketika kanak-kanak ini cerdiknya Nabi Ibrahim AS, maknanya ialah ini dipanggil sebagai Ar-Rasyid. Itu sebab Allah Ta'ala menyebutkan walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Ibrahim itu akan petunjuknya. Rusydahu itu boleh jadi petunjuknya ataupun kecerdikannya. Min qablu, daripada sebelum itu, wa kunna bihi alimin, dan kamilah yang mengetahui akan keadaannya. Sebab dia ada fitrah ni, ya. Ibrahim ni kecil-kecil ada fitrah nak cari Tuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya ialah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Kemudian nama Allah Ta'ala yang akhir, yang ke-99, yang disebut As-Sabur, yang maha sabar. Allah Ta'ala itu yang bersifat maha sabar. Maksud maha sabar itu, Allah Ta'ala tidak tergesa-gesa menyeksa hamba-Nya. Sabarnya Allah Ta'ala itu tidak tergesa-gesa menyeksa hamba-Nya yang melakukan maksiat kepadanya ataupun yang derhaka kepadanya. Ataupun maksudnya Allah Ta'ala itu, sabar Allah Ta'ala itu tidak menyeksa sebelum sampai masanya. Dia sabar dulu, tunggu dulu, sehingga masanya Allah Ta'ala seksa di akhirat, diseksakannya. Itu maknanya ia maha sabar. Nama ini juga tiada disebut secara salih dalam Al-Quran. Tak disebut dalam Al-Quran, tetapi disebut asma. Di antara nama-nama Allah itu, nama Allah yang 99 itu ialah disebut dalam hadis As-Sabur. Berkata Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala, maknanya ialah yang tiada segera menyeksa orang yang derhaka. Tidak segera menyeksa orang yang derhaka. Disimpan, Allah Ta'ala simpan kerana kesabaran Allah Ta'ala itu. Allah juga memuji sifat sabar orang-orang yang sabar. Ataupun sabar itu maksudnya ialah Allah memuji sifat orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala perintah kepada manusia juga bersabar, sekarang Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bersabar. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmin umur, bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Maksudnya ialah, dan jika kamu memberi balasan
maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka perdayakan. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan wa in aqabtum, sekiranya kamu sekiranya kamu hendak membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, maka balaslah sekadar apa yang telah diseksa ke atas kamu. Ini ayat ini menyatakan bahawa kita boleh balas kejahatan manusia, tapi balas itu jangan melampau. Balaslah sekadar apa yang diseksa ke atas kamu. Sebab itu dalam Islam ada hukum qisas. Hukum qisas ni maknanya ialah balas balik kejahatan yang dibuat. Orang tumbuk kita, kita tumbuk dia balik. Orang cederakan anggota kita cedera sebagai qisas. Orang bunuh, maka hendaklah dibunuh balik. Tapi bunuh ataupun dibalas balik itu mengikut kadar yang diseksakan ke atas kita, jangan lebih daripada itu. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan boleh balas, tetapi wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin, tetapi sekiranya kamu sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Begitu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah kamu wahai Muhammad, dan tiada kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kamu duka cita ke atas mereka. Jangan duka cita kerana mereka menyakiti kamu sebagainya, atau mereka tak ikut apa yang kamu ajak itu, jangan duka cita. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, jangan kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka perdayakan. Habis mengenai dengan sifat Allah Ta'ala yang terakhir, yang saya ingat huraiannya panjang sangat, dan insya-Allah kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu pembahagian asma'ullahil husna. Pembahagian asma'ullahil husna. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat bahawa Abu Abdullah Al-Husain bin Hasan Al-Hulaimi, ini banyak disebut dalam kitab ni pun, pengarang ni, tuan guru kita banyak menyebut dalam kitab ni mengenai dengan perkataan Al-Hulaimi, juga perkataan Imam Baihaqi, kerana mereka inilah di antara yang mengarang atau menghuraikan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha mulia ini. Pernah menyatakan berkenaan dengan perkara yang wajib beriktikad dan berikrar dengan berimannya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mengandungi beberapa perkara. Yang pertama, mengisbatkan Allah Jalla Jalaluh, supaya menolak ta'til. Mengisbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, supaya menolak ta'til. Ta'til ni ada golongan yang menolak, yang mengatakan Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat dan tidak mempunyai nama-nama. Kerana mereka menolak tu, di antara alasannya ialah kalau sekiranya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat, maka samalah dia dengan makhluk. Juga makhluk mempunyai sifat-sifat. Ini golongan ta'til, panggil menolak. Yang menolak Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat, dan menolak Allah Ta'ala mempunyai nama-nama. Golongan ta'til ni wujud di kalangan apa nama ni, golongan yang menyesat, kerana mereka menafikan Allah Ta'ala itu tidak ada sifat bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kalau ada sifat, maka samalah dia dengan makhluk. Kerana makhluk juga ada sifat Ar-Rahim, sifat penyayang. Allah Ta'ala juga Ar-Rahim, jadi samalah dia kata. Jadi mereka tolak habis semua, termasuklah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, mengisbatkan wahdaniyahnya supaya bersih daripada syirik. Mengisbatkan, menetapkan Allah Ta'ala mempunyai sifat wahdaniyah.
ketunggalan Allah Ta'ala dari segi semua segala-segalalah, zatnya, sifatnya dan af'alnya. Yang ketiga, mengisbatkan dia bukan jauhar, benda dan bukan arad. Ini istilah dalam ilmu tauhid. Allah Ta'ala itu bukan jauhar. Jauhar ni ialah benda yang mengambil lapang, sesuatu yang mengambil lapang, maka dipanggil jauhar. Apa lapang? Dia mengambil tempat. Macam ni dia ada tempat dia, dipanggil jauhar. Dia ambil lapang tempat. Ataupun suatu yang bertongkol, suatu yang dipanggil benda, objek, dia mengambil lapang. Jadi mustahil lah benda tak ada ambil lapang. Suatu benda dia mesti mengambil tempat dia. Itu bagi jauhar. Dan bukan arad, bukan sifat. Arad ni ialah sesuatu yang bertempek dengan zat. Sesuatu yang ada dipanggil sifat lah, dipanggil arad. Sesuatu yang bertempek ataupun yang ada dengan ada zat, maka ada arad. Contohnya ialah air ni dia warna hijau. Warna hijau, warna itu ialah arad. Kalau tak ada botol air, tak ada hijau, hijau tu tak ada. Di maknanya ialah dia mesti ada zat dulu baru ada, ataupun ada jauharnya baru ada arad. Allah Ta'ala tidak bersifat, Allah Ta'ala tidak ada, bukannya Allah Ta'ala itu jauhar, bukan arad, dan bukan dia juga jisim dan sebagainya. Yang keempat, mengisbatkan adanya tiap-tiap yang lain itu dengan ciptaannya, menafikan adanya sesuatu dengan illat, menetapkan bahawa sesuatu itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengisbatkan bahawa ia mentadbir apa yang diciptanya, menafikan kepercayaan kepada tabi'i, tadbir bintang, cakrawala dan tadbir malaikat. Maknanya yang kelima ni mengisbatkan Allah Ta'ala lah yang mentadbir apa yang Allah ciptakan, menafikan kepercayaan kepada tabi'i. Ni ada dipanggil ahli tabi'i ni, dia mengatakan Allah juga mencipta alam, tapi setelah Allah cipta alam, alam itu berjalan dengan sendiri. Allah Ta'ala cipta bumi, bumi itu kemudiannya Allah cipta, bumi itu Allah cipta, tapi setelah itu bumi ini berjalan dengan sendiri. Itu makna ahli tabi'i, ahli tabi'ah. Itu kepercayaan yang sesat. Maknanya macam itulah Allah Ta'ala jadikan makhluk manusia, tetapi manusia itu besar, membesar sebagainya dengan sendiri. Itu juga maknanya menafikan, itu tidak betul kerana menafikan Allah Ta'ala mentadbir setelah Allah ciptakan. Kalau tidak, kalau Allah Ta'ala itu mencipta sahaja, tak dinamakan Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, maknanya mentadbir alam. Tapi Allah Ta'ala itu bukan setakat cipta, dia biar, mana dia secara tabiat dia buat. Maknanya setelah diciptakan, secara tabiatnya dia berjalan dengan sendiri, tidak. Tetapi Allah lah setelah mencipta, dia juga mentadbirnya. Ini menyalahi akidah yang salah, yang mengatakan Allah mencipta juga, betul lah, tetapi setelah itu alam ini berjalan dengan sendiri. Setelah itu hendaklah difaham bahawa al-asma'ul husna itu terbahagi kepada 5 bahagian yang tersebut. Kemudian kelebihan menyebut nama-nama Allah. Sesungguhnya asma'ullahi, nama-nama Allah merupakan lafaz yang mulia, yang mempunyai kelebihan yang tidak sama dengan perkataan yang lain. Nama Allah 99 itu ialah nama yang mulia. Sebab itu nama asma'ullahil husna. Husna itu makna yang baik, nama-nama Allah yang baik, makna nama-nama Allah yang mulia. Dengan menyebutnya mendapat pahala dan berkat. Menyebut apa-apa nama Allah Ta'ala itu, nama apa-apa nama yang disebut asma'ullahul husna, al-latif, al-khabir dan sebagainya, mendapat pahala dan berkat. Itu baru sekadar al-latif, belum lagi nama Allah yang sebenar, Allahu. Sebab itulah orang tak betul orang kata bahawa sebut nama Allah tak dapat pahala, ataupun sia-sia. Nama Allah itu sebut sia-sia, sedangkan menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala pun dapat pahala, nama-nama Allah yang lain pun dapat pahala, apalagi menyebut nama Allah secara tunggal pun dapat pahala. Secara tunggal, bukan menyebut yang lain, menyebut nama Allah yang nama Allah saja tunggal, maknanya tidak menyebut subhanallah ataupun la ilaha illallah, menyebut secara tunggal Allah sahaja pun dapat pahala. Sebagaimana juga menyebut nama Allah yang lain secara tunggal,
Ya Latif, dapat pahala. Orang yang selalu mengingati dan berzikir dengannya, dibersihkan hati dan jiwa, terutama dengan hati yang juga sama mengingati Allah dan memahami maknanya. Sama juga macam kita sebut nama Allah, sedangkan kita menyebut dengan Asmaullahil Husna. Adapun yang lebih daripada itu tidak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama melarang kita menambah dan mengadakan perkara yang lebih daripada itu. Tetapi terdapat juga orang-orang yang memberi pendapatnya sendiri berhubung dengan Asmaullahil Husna. Umpamanya dikatakan pada tiap-tiap nama Allah itu ada khadam yang berkhidmat kepada orang-orang yang beramal dengannya. Ini tak betul. Dia kata Allah Ta'ala, maknanya ya, setiap nama Allah tu ada khadam. Macam juga orang kata ada khadam ayat kursi, ada khadam surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau beramal tu bila kita nak panggil khadam, maka kita beramal dengan ayat kursi sebanyak mana yang ditentukan, maka kita akan dapat khadam ayat kursi. Ataupun ada khadam sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni, nama-nama Allah ni ada khadamnya, dikata. Itu juga pendapat yang tidak benar. Sebenarnya ialah khadam ni, tuan-tuan, tak boleh pun. Khadam ni siapa sebenarnya? Kita pun tak tahu khadam tu siapa. Beramal dengan ayat kursi untuk panggil khadam, untuk ada pendamping dengan kita. Boleh jadi pendamping itu bukan benda baik, boleh jadi jin-jin. Kalau orang ilmu silat, dia beramal dengan ayat-ayat begini, nama-nama Allah, ataupun yang dipanggil surah-surah yang ada khadam, ataupun nama-nama Allah, Asmaullahil Husna yang ada khadam, untuk mencari kekuatan. Ini juga bercanggah dengan keikhlasan seseorang itu. Ada kita beramal itu nak cari kekuatan, nak cari kebal, nak jadi kebal dan sebagainya, kita beramal dengan ayat-ayat tersebut. Kerana nak mendampingkan seorang itu dengan khadam tu, dia mesti beramal dengan ayat-ayat tersebut. Ayat kursi kononnya yang ada khadam dan sebagainya. Itu maknanya yang bercanggah dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan khadam, tuan-tuan. Beramal ni, apa amalan pun kita buat secara istiqamah, dia ada kesan. Tak payahlah panggil khadam-khadam tu. Khadam ni pun tak boleh, kerana khadam itu yang boleh jadi khadam jin ni ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sahaja yang boleh mengarahkan, yang menjadikan jin, syaitan, semua makhluk ini dijadikan khadam. Termasuklah jin-jin yang jahat, ifrit. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika mana Ibrahim alaihi salam dia minta angkat istana Balqis, lalu khadam, di antara khadamnya ifrit. Qala ifritu minal jin, berkatalah ifrit di kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami, aku boleh bawa istana Balqis itu sebelum kamu berdiri sampai istana Balqis. Maknanya Nabi Ibrahim menjadikan syaitan-syaitan ni, ataupun jin-jin ni sebagai khadam dia, sebagai orang suruhan dia, kuli-kuli dia. Ada di dalam Quran menyebutkan Ghawwas, ada di kalangan jin-jin itu dijadikan sebagai juru selam, wabanna, sebagai juru bina, nak bina istana, maka jin itu digunakan khidmat jin. Nak menyelam Ghawwas, tak ada kapal selam zaman Nabi Ibrahim, tapi digunakan khidmat jin untuk menyelam, mengambil mutiara-mutiara yang berada dalam laut, dasar laut, digunakan khidmat jin. Itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tidak berlaku selagi selepas itu. Dan Nabi sendiri pun tidak menggunakan khidmat jin, Sebab itulah maknanya ialah ini satu penyelewengan mengatakan bahawa
surah-surah tertentu, ayat kursi dan sebagainya, ataupun nama-nama Allah ini ada khadam-khadam yang menjaga nama itu, dia akan berkhidmat kepada orang yang beramal dengannya. Itu tak betul. Kita pun beramal bukan nak cari khadam. Kalau beramal dengan khadam, maka tak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat seperti ini dianggap melampau batas yang diberitahu oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang mengatakan bahawa setiap nama Allah Taala ini ada khadam dia. Dia berkhidmat kepada orang yang beramal dengannya. Pendapat ini tak betul. Melampaui apa yang diberitahu oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang seperti ini tidak patut dikemukakan, terutamanya dalam perkara berhubung dengan asma'ullah ta'ala, berhubung dengan nama-nama Allah. Kemudian Ismullahil A'zam, Allah Ta'ala juga mengandungi, dipanggil Asma'ullahil Husna, nama Allah yang baik. Begitu juga Allah Ta'ala itu mengandungi Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang maha agung, yang maha besar. Ismullahil A'zam ini nama yang Allah dirahsiakan kepada makhluknya, supaya menghendaki hambanya itu supaya menyebut nama Allah dengan menyebut bermacam-macam nama Allah. Sebab itu Allah Ta'ala merahsiakan nama-nama itu. Walau bagaimanapun ada hadis yang menyebutnya. Di antara hadis menyebutkan tentang Ismullahil A'zam yang diriwayatkan dari beberapa hadis, di antaranya an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Maksudnya daripada Abu Buraidah radhiyallahu anhu bahawa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang yang sedang berdoa dengan katanya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan aku bersaksi bahawa Engkaulah Allah yang tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Engkau yang Maha Esa, bergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang setara dengannya. Berkata ia, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diberikan yang diriku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang Maha Besar, Ismullahil A'zam, yang apabila didoakan dengannya dengan menyebutnya, Tuhan memperkenankannya, dan apabila diminta dengan menyebutnya, maka dia akan memberi. Ini Ismullahil A'zam ni ialah Allah, Nabi menyatakan bahawa idza su'ila bihi a'ta, sekiranya diminta Allah akan beri, wa idza da'a bihi ajaba, sekiranya diserukan nama itu Allah Ta'ala akan memustajabkan doa. Di antaranya ialah cerita hadis ini, Nabi mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sebelah hadis bahawa maksudnya, sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, dengan aku bersaksi sesungguhnya Engkaulah Allah, tiada yang lain, tiada Tuhan melainkan Engkau yang ahadus samad, yang tunggal lagi, yang menjadi tempat tumpuan untuk makhluk, tumpuan makhluk, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak dan tiada diperanakkan dan tiada baginya sebanding dengannya. Ini dipanggil di antara Ismullahil A'zam yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ismullahil A'zam ini ialah nama-nama Allah yang disebut, bila Allah Ta'ala kita menyebutnya, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa. Sebab itu Ismullahil A'zam ada dicatat dalam hadis. Tetapi para ulama menyebutkan Ismullahil A'zam ialah satu rahsia. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kepada di kalangan hambanya supaya berdoa dengannya, dijadikan doa mustajab kepadanya. Sama ada yang disebut dalam hadis ataupun tidak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya menyeru dengan nama-nama Allah yang layak kepadanya, supaya doa kita makbul, supaya boleh jadi apa yang disebut itu termasuk Ismullahil Azam, nama Allah yang Maha Agung. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa kita boleh beramal dengan apa-apa sahaja kalau sebutan itu memuji Allah. Sebagaimana sahabat ni, Nabi mendengar seorang sahabat membaca ni, sedangkan Rasulullah tidak pernah ajar baca ni, tak ada hadis ini menyebutkan bahawa Rasulullah suruh mengajar sebelum dibaca tu Rasulullah ajar, tak. Tetapi Rasulullah dengar orang ini memuji Allah Ta'ala dengan menyebut Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut begitu. Nabi terus mengakui bahawa sesungguhnya walladhi nafsi biyadi, sesungguhnya demi diriku berada di tangannya, laqad sa'alallah bismihil a'zam, sesungguhnya dia telah meminta dengan nama Allah yang Maha Agung. Ini menunjukkan bahawa tidaklah semua perkara yang apa yang kita beramal itu, walaupun tidak ada hadisnya, bid'ah, tak. Sebagaimana sahabat ni, dia tidak mendapat ataupun doa ini daripada Nabi, tetapi dia berdoa terus dan Nabi mendengarnya, lalu Nabi memperakui apa yang didoakannya. Ini menunjukkan bahawa kita boleh memuji Allah Ta'ala dengan apa-apa lafaz ataupun sirah yang mulia, asalkan pujian itu layak kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang ataupun dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bid'ah. Itu orang kata bid'ah salawat tafrijiyah. Tak boleh beramal dengan salawat salawat syifa. Bid'ah kerana tak sebutlah hadis. Memang tak sebutlah hadis. Bukan semua perkara yang tak sebut dalam hadis bid'ah. Ataupun doa-doa yang kita panjatkan tak semua sebutlah hadis. Boleh kita berdoa asalkan layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa itu, pujian itu layak kepada Allah dengan nama-nama yang layak kepada Allah. Janganlah menyeru kepada benda-benda yang tak layak kepada Allah. Itu tak bolehlah. Asalkan pujian itu layak kepada Allah ataupun salawat itu layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melampau sangat mentakdiskan Nabi sampai tinggi sampai Tuhan dan sebagainya, darjat ketuhanan dan sebagainya, itu tak bolehlah. Tetapi sekadar memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa-apa sirah, apa-apa lafaz, maka tidak menyalahi kaedah syarak sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Nabi tidak mengajar seorang lelaki ini membaca ini, tetapi dia baca dulu. Setelah dia dengar oleh Nabi mendengar doa tersebut, Nabi memperakuinya bahawa dia telah menyebut di antara nama Allah yang a'zam, Ismullahil Azam. Jadi sekadar saja untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.